أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan An-Nisa setiap hari Khamis 5.20 petang. Satu rancangan menjawab persoalan wanita dari segi hukum syarak. Rancangan ini dikendalikan oleh ustaz dan ustazah yang berpengalaman luas. Jangan lupa An-Nisa setiap Khamis 5.20 petang di Mutiara FM. Dari saya, Imam Muda Azhar. Baiklah, saudara, Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan juga selamat petang. Saya ucapkan untuk anda yang terus bersama dengan kami semestinya di Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu, menerusi pancaran frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, juga di mutiarifm.rtm.gov.my. Saya Ita bersama dengan anda sekarang ini. Kita berada dalam segmen yang keempat seri di Mutiara. Terima kasih rakan tugas Asri Ishak yang bersama dengan anda setakat pukul 5 petang tadi. Sekarang sebagai panduan kita bersama, waktu menunjukkan 5.21 petang untuk edisi hari ini, Khamis 13 Disember 2012 bersamaan dengan 29 Muharram 1434 Hijri. Dari dalam jam ini kita akan dapat bersama menerusi ruangan An-Nisa, dan petang ini kita dapat kembali bertemankan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Munir Farid Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, untuk pendengar yang mengikuti rancangan An-Nisa, sebentar nanti anda boleh tembusi talian kami 04-2107-384. Anda kata ada persoalan, ada kemusykilan yang perlukan rungkaian jawapan daripada Ustaz petang ini, menjuruskan kepada perundangan syariah sahaja. Baik, sebagai mukadimahnya, sebelum kita bersama dengan pemanggil-pemanggil kita, silakan Ustaz. Terima kasih Ita. Lama Ita tak ada orang. Minggu sudah ada Ustaz. Minggu sudah ada. Minggu sudah dah tak ada. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Muslimin dan muslimat sidang pendengar An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang amat indah ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, perkongsian kita berkenaan dengan perundangan syariah, yang mana perundangan syariah itu termasuk dari segi undang-undang keluarga Islam ataupun undang-undang jenayah Islam. Tetapi kebanyakan topik yang panas adalah topik-topik yang di sekitar undang-undang keluarga Islam yang selalu kita lihat di mahkamah-mahkamah. Cuma topik tentang undang-undang jenayah Islam amatlah sedikit, kecuali topik hudud yang diperkatakan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bahawa perangkaan pasangan yang bercerai di Pulau Pinang pada tahun 2011 adalah, yakni sekiranya 5 pasangan bernikah, 1 pasangan akan bercerai. Di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang tahun 2011. Jadi itu merupakan satu perangkaan yang amat-amat membimbangkan. Memandangkan kita takut kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang terbaik, kita takut lagi 10 tahun yang akan datang mungkin 5 kahwin, 5 cerai. Silap-silap berapa kahwin, 2 kahwin, 5 cerai pun ada, yang dulu-dulu punya cerai. Jadi kita tak mahu. Ya, dia menjadi, takut dia menjadi masalah. Sebab semakin lama saya percaya semakin lama dunia semakin maju. Jadi apabila dunia semakin maju,
akan terbukalah segala ruang-ruang untuk pihak-pihak ataupun apa-apa saja untuk menjadikan perkahwinan tu mungkin sebagai satu batu loncatan sahaja dan sebagainya. Ya. Jadi memandangkan benda ni berlaku, saya bercadang mungkin dalam segmen An-Nisa ni saya akan kita akan berkongsi berkenaan daripada dari bab ke bab. Maksudnya kita akan bermula daripada bab pertunangan. Mungkin sesiapa yang baru terfikir nak berkahwin, ataupun ada ibu bapa ataupun tok wan semua cucu dia nak kahwin, kita boleh masing-masing kita boleh sama-sama berkongsi untuk memperbetulkan apa yang tidak betul. Sebab bila 5 perkahwinan 1 perceraian, maksudnya itu dah makin serius. Kan, dah makin serius. Sebab kalau dulu ni, kalau kalau dulu ni kalau sebut cerai ni orang takut. Orang pada takut, betul. Sebut ni kalau yang saya tengok selalunya, nak sebut cerai pun takut. Tapi sekarang ni cerai ni macam benda biasa. Apa faktor Ustaz yang mempengaruhi? Dia faktor saya tengok banyak dari segi ilmu lah. Ilmu. Lepas tu perkahwinan umur yang agak muda, terlalu muda, yang tidak, orang kata apa, yang ilmu dia tak cukup, kematangan dia tak cukup, dan perkahwinan tu niat dia. Sebab masalah kita tak pernah terfikir. Mungkin kita terfikir kita niat untuk kahwin, tetapi kahwin tu untuk apa? Kita jarang fikir. Sebenarnya kahwin tu adalah, kita kena tahu kahwin itu adalah ibadah. Yang pertama, lepas tu yang kedua untuk menghalalkan apa yang haram. Okey. Dan apabila kita fikir perkahwinan tu ibadah, menghalalkan apa yang haram, suami tahu tanggungjawab dia, isteri tahu tanggungjawab dia, maksudnya benda ni boleh kita kekang. Okey, kalau dalam satu perkahwinan mesti ada masalah. Siapa yang cakap tak pernah ada masalah? Tetapi betul. Tetapi masalah dia, kalau kata suami tu tak cukup ilmu atau isteri tu tak cukup ilmu, dia tak boleh kekang. Bila tak boleh kekang, dia akan mula menggunakan senjata cerai. Sedangkan cerai itu merupakan sepatutnya peluru yang terakhir, yang tak ada apa dah, tak ada sebab dah. Bukan tak ada sebab, yang dah tak boleh selamat dah, baru keluarkan peluru cerai. Tapi kalau kita tanyakan pada pasangan yang telah bercerai, Ustaz, contohnya di kalangan mereka yang masih lagi usia muda kan, ditanya kenapa begitu mudah melafazkan cerai, secara tak sengaja dalam pergaduhan berlaku. Dia sebab ilmu lah. Dia sebab masalah dia, apabila kita masukkan perkataan cerai dalam kepala, benda tu akan keluar. Cuma dia akan keluar secara tak sengaja, dan kadang-kadang takut bila dia melatah tu pun dia sebut cerai. Itu kalau dah sentiasa di bibir lah tu. Ya, sentiasa. Bagi saya, apa yang di dalam kepala ni kadang-kadang dia tak keluar, kecuali bila didesak. Dia macam tu. Tapi kalau dalam kepala tu tak ada perkataan cerai, desaklah macam mana pun dia tahu kontrol. Jadi perceraian ni dia jadi satu benda yang biasa. Satu benda saya nampak dalam kes-kes yang berlaku ni dah dijadikan sebagai senjata untuk mengugut. Kalau hang tak buat ni, hang akan aku cerai. Dia jadi benda ugutan. Ada kes yang dia tak masak Maggi pun, ugut. Ya Allah ya Tuhan, Maggi saja pergi belilah kan. Tapi tak, dia guna benda tu untuk cerai. Jadi sedih lah. Amat menyedihkan lah. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang memang kuat, dipukul dan sebagainya lah. Ada sebab-sebab yang memang mudarat. Tu pun kita kena tengok juga. Sebab tu boleh bertahan ataupun tidak. Kadang-kadang kena tengok muka anak sama, kan? Bukan boleh main ni saja, main ikut kita saja. Tapi itu masalah dia. Sebab sekarang ni dia makin lama, dia semakin benda ni macam biasa. Sebab tu saya kata perkahwinan itu, apabila kita niatkan ibadah, dia akan insya-Allah niat tu akan dia menjadi satu sempadan. Contoh macam kata kita baca Quran kan, sama. Selalunya kalau kita tanya ke orang apa itu Quran, apa definisi Quran, orang nanti saya tanya ramai orang pun belum tentu boleh jawab apa definisi Quran. Okey, mungkin mereka akan menjawab ia merupakan satu mazhab, okey, ataupun ia merupakan satu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu jawapannya. Tetapi jawapan yang sebenar apa itu Quran, yang membezakan dengan benda-benda lain, dengan buku-buku lain adalah
membacanya mendapat pahala. Itu beza dia. Sebab tu kalau kita tahu definisi sesuatu benda tu, kita akan mengenali dan mencintainya. Sama juga dengan definisi kahwin. Kalau kita kata apa itu kahwin? Kahwin tu akad nikah, tok kadi orang kata hinggut tangan sekali, sah, semua pakai doa, kenduri, yang tu saja orang yang orang nampak sekarang. Sedangkan kahwin tu sebenarnya tanggungjawabnya cukup besar, terutama kepada suami. Ya, maksudnya dari segi kemampuan suami, dari segi nafkah dan sebagainya. Jadi saya percaya, saya mungkin akan share sikit sebelum kita buka soalan berkenaan dengan pertunangan. Boleh kan? Baik, silakan Ustaz. Sebenarnya pertunangan ada termaktub dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004 dalam Section 15. Okey, mungkin kita tak ada akta, saya boleh baca sikit lah. Maksudnya dalam Section 15 ini dikatakan bahawa jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang sah, manakala pihak yang satu lagi bersetuju untuk berkahwin, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberiannya. Maksudnya, kalau seseorang itu bertunang, kalau salah seorang itu cancel pertunangan tak kisah lelaki ataupun dia boleh saman. Dia boleh saman, minta balik pemberian dan sebagainya dalam mengikut Section 15. Tapi Section 15 ia menceritakan pertunangan mengikut hukum syarak. Itu kita kena tahu. Maksudnya, macam mana pertunangan mengikut hukum syarak? Jadi kalau pertunangan mengikut hukum syarak ni, sebenarnya syarak dah tunjuk elok dah. Sebenarnya yang pertama, setiap orang yang ingin berkahwin, sepatutnya yang pertama, kalau Rasulullah SAW ajar kita untuk melihat bakal pengantin, bakal isteri atau bakal suami. Jadi saya rasa bab lihat ni kita dah melepasi kot, kan? Advance sebab sekarang ni dengan Facebook. Kalau ada Facebook dengan gambar ni tak tahulah, banyak sangatlah gambar posing, muncul mulut. Kalau kata tak pernah tengok, mohong lah. Kalau kata tak pernah tengok tu mohong lah. Jadi kalau kita nak tengok dalam hukum syarak, Rasulullah SAW suruh kita lihat. Kenapa? Apabila suruh kita lihat tu, maksudnya kita boleh kenal siapa nak jadi isteri kita ataupun siapa nak jadi suami kita. Dua-dua, lelaki boleh tengok, perempuan pun boleh tengok. Jadi antara cara melihat, kalau ikut syarak, kalau ikut syarak, cara melihat, Nabi SAW bersabda, "Syammi awaridaha wanzuri ila arqubaiha." Maksudnya, ciumlah bau mulutnya dan lihatlah kepada kedua tumiknya. Maksudnya kat sini, cium bau mulut ni bukan kita hantar wakil lah. Maksudnya, kira kita nak tengok orang yang nak kahwin ni sampai kena tengok bau mulut, tengok tumit kaki. Dan ada juga Sayyidina Umar Al-Khattab juga memberi satu petua bagaimana untuk kita melihat. Kenapa untuk kita lihat? Sebab Sayyidina Umar kata, janganlah kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan lelaki yang hodoh, kerana mereka juga akan tertarik dengan orang-orang lelaki atas, maksudnya lelaki yang lebih handsome, atas sebab yang sama seperti orang-orang lelaki tertarik kepada mereka. Maksudnya kalau definisi hodoh ni pun subjektif juga. Okey. Kita bagi saya, kalau kita nak bagi anak-anak kahwin, benda pertama yang kita perlu adalah kita kena melihat bakal menantu. Okey. Kita boleh membiarkan anak tu pilih, tak ada masalah. Tetapi masih kita kena lihat. Kita jangan tak payah ikut hang lah. Okey, itu salah satu cara untuk mengelakkan daripada dipersalahkan kalau jadi apa-apa. Tetapi cara yang kedua, sebabkan anak menantu tu kita akan tengok dia. Kita akan tengok dia setiap hari, kalau kata duduk sekali, ataupun dia akan bersama kita. Jadi kita kena tengok jugalah agama dia, apa dia punya perlakuan dia, macam mana. Jadi kadang-kadang masalah dia apabila kita terlampau membuka pintu kepada anak untuk memilih pun. Saya masih lagi takut
kalau anak tu pilih silap, bila dah kahwin dia bukan boleh corner balik dah. Tak boleh buat U-turn Biar susah sedikit untuk kita melihat. Kita cek dan sebagainya, biar kita susah sebab benda ni akan selama-lamanya. Saya cukup suka apabila saya balik kampung, dan juga saya jemaah masjid yang mana yang berumur. Saya suka mengambil nasihat mereka. Maksudnya orang-orang dulu dia kadang diserahkan mak ayah kan. Dan orang-orang dulu, kalau anak-anak dara dulu memang susah untuk dilihat. Betul. Sebab tu dia begitu teliti, dia begitu orang kata cek betul-betul ni kira bertunang ni, bukan kahwin lagi. Tapi masa sekarang kita tengok semakin advance kita, semakin banyak cerai. Sebab dia tak ada tapisan tu, tak banyak. Lebih dia kurang. tengok dan kita tengok bertunang ni pun dah jadi satu lesen untuk tak apa. Ada yang kes yang saya dapat, tunang dan tunang lelaki dan wanita duduk satu rumah dengan ibu bapa. Tinggal sekali. Ya, tinggal sekali. Maksudnya mak ayah kata tak apalah, depa dah tunang dah. Dan bila ada mentaliti macam tu, maka bila dia nak berkahwin, takut niat dia tu. Kadang terpaksa. Minta maaf lah saya cakap. Ada setengah tu yang telah terlanjur sebab dia ada tiket bertunang. Dan bila terpaksa, habislah. Tunggulah 2-3 tahun, lagi start lah. Kalau berlaku kes-kes begitu, Ustaz, bagaimana peranan masyarakat? Tu masyarakat, kalau masyarakat itu ada maklumat dan pastikan maklumat itu benar, tepat, boleh buat aduan di pejabat agama. Bukannya kita nak orang kata busybody. Ini benda ni berkaitan dengan hukum syarak. Ya, betul. Sebab apabila disebut dalam hukum syarak, maksudnya benda ni penting. Ya. Bertunang benda yang penting. Cuma konsep kita tu silap. Ya. Ada setengah yang bertunang tu kadang-kadang majlis tu buat macam kahwin. Betul. Kita pun nak terkejut kan, tengok kad-kad rupanya bertunang. Tapi grand dia. Jadi benda-benda tu tak ada sebenarnya dalam syarak. Dalam syarak cukuplah hanya orang kata apa, menandakan dia bertunang. Dan mungkin saya akan jelaskan lah, sebenarnya banyak bab tunang ni. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, dan pada petang ni saya dah jelaskan macam mana kaedah. Maksudnya kena tengok. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai anak yang ingin berkahwin, tolong tengok bakal menantu. Jangan biar 100%. Sebab kita takut sangat benda ni akan berlaku. Dan memang menantu kita, anak kita suka, tetapi tak semestinya apa yang dia suka tu benda yang elok. Ya. Kan dalam Quran berkata kadang-kadang benda yang kita suka benda yang tak elok. Kadang benda yang kita benci tu benda tu elok. Kan? Jadi saya rasa memang berbaloi untuk kita berusaha tunggu lumuh sikit untuk kesenangan anak kita masa depan. Jadi insya-Allah saya amat-amat harapkan pertunangan ni ada dalam undang-undang. Cuma insya-Allah lepas-lepas ni kita akan huraikan dari segi syarak tu macam mana. Hari ni kita kena tengok apa yang hadis Nabi, kena cium bau mulut dia dan lihat pada kedua tumit dia. Mungkin lepas ni saya akan huraikan, mungkin ada masa insya-Allah kenapa cium bau mulut dan sebagainya, mungkin ada sebab. Jadi saya akan huraikan lepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, anda yang ada persoalan, ada kemusykilan, perlukan rungkaian jawapan daripada tetamu kita petang ini yang berbahagia Ustaz Munir Farid Al-Hafiz. Boleh ke talian mesra kami, talian 0421073844. Ke talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ita. Ya, saya. Siapa di talian? Ya, Mas Osman balik pulau. Silakan soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya berkaitan dengan jodoh yang seimbang, Ustaz. Jodoh yang seimbang. Okay. Ya. Bunyinya begini. Bila berbicarakan tentang pertunangan dan jodoh atau perkahwinan yang seimbang antara suami isteri, setengah pihak keluarga ada yang beranggapan dan bermaksud keseimbangan itu dalam pengertian kedudukan taraf dan material sebagaimana yang ditafsirkan oleh golongan materialistik. Dalam penilaian ini, apakah pengertian jodoh yang seimbang dalam agama
yang menjadi syarat dalam suatu perkahwinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini dari segi keseimbangan ataupun kesamarataan lah. Dalam Islam diukur ataupun dinilai berdasarkan apa? Okey, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat Saad. Ya. Keseimbangan jodoh. Okey. Jodoh ni yang pertama adalah rahsia Allah. Ya. Okey. Kadang kita rasa dia jodoh kita. Tetapi lepas 4 tahun dia bercerai. Maksudnya dia tak ada jodoh alasannya. Ya. Sebenarnya jodoh ni yang pertama rahsia Allah. Lepas tu yang kedua, kita kena berusaha. Walaupun jodoh ni rahsia Allah, tetapi kita kena berusaha untuk mencari orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang mempunyai agama. Sebab agama tu dia akan merangkumi keseluruhannya. Dengan agama dia akan menjadi seorang yang bersopan santun, maksudnya yang menghormati, tahu undang-undang. Dengan agama juga dia akan menjadi cantik. Dan dengan agama juga, insya-Allah dengan keberkatan agamanya, rezeki akan melimpah selepas berkahwin. Jadi yang penting dalam keseimbangan jodoh tu, kita kena tengok agama dia. Cuma masalah dia, masyarakat sekarang dia mudah menilai dengan apa yang dia lihat. Okey, dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Nur kalau tak silap, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithin. Orang jahat dengan orang yang jahat akan berpasangan, orang yang baik akan berpasangan dengan orang yang baik. Itu betul. Itu memang Allah dah tetap. Orang yang jahat dia akan berpasangan dengan orang yang jahat. Tetapi persoalan dia bila? Dia bukannya kadang-kadang kita melihat, kita ambil satu contoh lah. Seorang lelaki dia nak berkahwin dengan janda. Okey, pandangan masyarakat akan menganggap bahawa janda tu tak elok kan. Tapi sebenarnya bagi saya kita tak tahu. Mungkin dia lebih elok pada anak dara yang dia ada. Sebab benda tu benda ke depan. Jadi kita mudah menilai daripada physically, apa luaran yang kita lihat luaran. Mungkin dia kata, kalau contoh janda ataupun duda lah, dia bercerai sebab tu lah macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kadang-kadang ada orang yang bercerai sebab didera. Okey, dia tak nak perceraian tu, tetapi dia terpaksa memohon perceraian sebab dia tak tahan lah, kena dera. Ataupun ada kes yang saya sendiri hadapi. Ada kes yang bila dia nak solat, laki dia tak bagi. Dia kena solat dalam orang kata apa, tempat yang duk salin baju tu. Nak baca Quran tak bagi, laki dia suruh baca tempat lain, tak mau dengar. Dan susah benda tu. Kita nak bergerak, maksudnya sepatutnya bila kita berkahwin, kita kena ada mawaddah wa rahmah, maksudnya kasih sayang dan juga rahmat. Rahmat tu akan turun bila kita mengikut lunas-lunas agama Islam. Tapi macam mana rahmat tu nak turun kalaulah seorang saja yang ada? Susah. Dan bila itu belum kira dengan anak lagi dan sebagainya. Sebab tu yang penting, jodoh ni kita tengok agama dia. Kita jangan tengok status dia sama ada dia anak dara ke, ataupun bujang ke, ataupun janda ke, ataupun duda ke. Kita jangan tengok status tu, kita tengok agama dia. Sebab kadang-kadang dia tidak bernasib baik. Dia orang yang baik, tetapi dia tidak bernasib baik, dia mendapat isteri yang teruk. Dan kadang-kadang dia orang yang baik, dia tidak bernasib baik, dia dapat suami yang teruk. Jadi untuk kita menghukum seseorang janda ataupun duda, itu saya rasa benda yang tak elok lah. Kan, tak elok lah. Kadang-kadang dia orang tu lagi elok. Jadi kalau boleh, tentang jodoh ni kita tengok agama saja. InsyaAllah kalau tengok agama akan elok lah semua. Tapi dan kalau tengok agama pun, kita kena tengok jugalah. Kalau laki tu kita tengok dari segi kemampuan dia. Kalau kita tengok agama ni, kita jangan sempitkan dengan melihat pakaiannya. Pakaian yang elok, betul memang sebahagian pada agama, tetapi kita kena lihat kerajinan dia dan sebagainya. Itu juga sebahagian pada agama. Agama ni bukan kita tengok dia duduk pergi masjid saja dah.
Macam mana dia handle family dia. Ibu bapa dia macam mana dia hormat ibu bapa dia. Macam mana dia hormat kawan dia. Macam mana dia bekerja. Dia walaupun kalau dia selalu pergi masjid sekalipun, tapi kerja selalu suruh orang punch card. Balik awal selalu hilang, orang punch. Pukul 10 hilang. Ketidakjujuran. Itu sebab itu adalah agama. Jujur adalah agama. Solat, ibadat adalah agama. Sikap peribadi adalah agama. Jadi kita kena tengok yang tu. Jadi kalau dia baik dengan keluarga dia, baik dengan masyarakat, dia ni bukan jenis suka cari gaduh dan sebagainya, itulah agama dia sebenarnya. Sebab Islam ni terdiri pada agama yang elok. Jadi kita jangan salah persepsi. Okey, setengah orang kalau lihat agama, dia hanya tengok orang tu rajin pergi masjid. Tak, rajin pergi masjid part of it, sebahagian pada tu. Tapi macam mana pergaulan dia. Jadi itu yang penting. Jadi memang nak dengar ni macam complicated, tapi insya-Allah kita banyak-banyak doa. Kalau anak kita nak kahwin, ataupun kita sendiri nak kahwin dan sebagainya, kita doa bagi Allah temukan dengan orang yang boleh membimbing, ataupun orang yang walaupun dia tak sempurna, tetapi orang yang mampu menyejukkan hati dan juga mata. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain 0421073844, pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, salam. Ya, saya. Siapa di talian? Saya Puan Z. Puan Z, buat panggilan dari? Padang Serai. Dari Padang Serai. Baik, soalan kepada Ustaz. Saya nak tanya. Dia dah anak tunang lah, dia bertunang. Habis tu dia tunang, lepas letak cara dalam RM9,000 lah. Habis tu saya cuma nak tahu ni dia lepas nanti raja. Habis tu dia nak minta lah saya tolong bagi duit belanja apa semua. Tapi anak ni saya bela lah tak kecil. Habis tu dia loan duduk dengan saya. Habis tu saya tanyalah macam mana kan yang perempuan tu pun tak kacau. Tapi letak belanja mahal. Saya minta lah kurang sikit. Betul lah dia tu pun mau ingat ikan ke dia tentu. Minta tawar. Saya nak tawar kalau nak cepat sikit. Macam mana nak dekat? Dalam perancangan tu bila akan mendirikan rumah tangga tu? Dalam tahun nak main ni lah. Awal tahun ni lah? Awal tahun ni lah. Okey, baik, kita minta pandangan Ustaz ya. Baik, terima kasih Puan Z. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Z ya? Ya, Puan Z. Yang pertama saya nak jawab balik. Ikan pun lah ni mahal awak dah. Betul. Bukan ikan tu mau pergi makan. Ikan 3 rasa tu kena. Itu kalau yang nak masak Ustaz, kalau pergi cari di market mahal kat Ustaz. Jadi mahal juga. Jadi sebenarnya itulah masalah utama sekarang apabila kita meletakkan harga yang terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan dia menjadi, sebab keberkatan perkahwinan tu bukan setakat belanja yang tinggi. Tak. Keberkatan perkahwinan tu apabila dua orang lelaki dan juga perempuan yang bertemu kerana Allah akan disatukan atas agama Allah. Okey, itu keberkatan sebenarnya. Bukannya kita kena letak beribu-ribu, sebab bila kita letak terlalu tinggi dia akan jadi masalah. Okey, apa yang saya nampak sekarang apabila anak teruna ni berhenti kerja, saya takut bila dalam keadaan tertekan dia akan jadi macam-macam. Yang pertama, kemungkinan dia akan pinjam alung. Sebab dah tertekan, dah terdesak. Ataupun yang kedua, dia akan start meminjam. Kalau kahwin ni dia start minjam, dia susah lah sebenarnya. Dia akan start meminjam. Dan yang ketiga, mungkin dia akan buat perkara-perkara yang tak perlu, tak patut. Mungkin na'udzubillah lah, mungkin start mencuri dan sebagainya. Memang ada kes-kes tu berlaku disebabkan belanja tu terlalu tinggi. Jadi kalau kita nak buat, Nabi SAW tak suruh kita buat grand-grand sebenarnya. Dia cukuplah sekadar aulim walau bisyatin, atau Nabi bagi indication, buatlah perkahwinan walimah al-urus walau bisyatin, walaupun sekadar seekor kambing. Nampak? Itu indication Nabi. Kambing lah ni sekor. Berapa? 2,000? 700. Sekor artis sampai 1,000 je. Kambing. Jadi itu indication dia. Dan tak semestinya sebab sekarang ni perkahwinan ni dia dah jadi macam satu trend kena buat yang grand. Saya pun tak faham, mungkin sebab pengaruh TV ke, saya pun tak tahu. Tapi terlalu grand. Ada yang
terus terang saya cakap, ada kad perkahwinan. Kad perkahwinan saya dapat, harga dia RM12 satu. Satu. RM12. Terkesan ketak saya dapat. Mungkin golongan VVIP je kot diberikan tu. Mungkin Tak, cetakan saya tu tak bukan baik. VIP kot. Contoh. Tapi bila saya tanya, kenapa buat kad mahal? Sebab tekanan nak compete, nak bersaing. Sampailah kad mahal. Ada yang sanggup pergi Indonesia buat kad dan sebagainya. Itu saya rasa tak ada masalah. Itu atas diri masing-masing. Kalau kemampuan ada. Ya, cuma bagi saya, cuba kita fikir balik. Takkah ia membazir? Hanya satu kad. Ya, kad itu melambangkan peribadi, tetapi tidakkah ia membazir? Sebab bagi saya RM12 itu boleh buat satu hidang. Kalau hidangan biasa kan. Jadi tengok, kita mulakan dengan kad. Lepas tu kita tengok dengan, kalau kad sekeping RM12 Ustaz, baju pengantin berapa ni? Itu saya tak mau nak interview lah. Berapa? Saya lawyer boleh interview semua benda. Tak, kalau dari segi kad pun boleh nilai dia sebegitu. Kalau dijumlahkan keseluruhan kos kahwin dia tu berapa? Yang tu silap belah boleh pergi RM10,000, RM100,000. Saya tak tahu. Dan ada statistik terbaru daripada institusi kewangan Ustaz menyatakan antara faktor-faktor yang menyebabkan orang muda sekarang ini diisytiharkan bankrupt ataupun muflis, salah satunya adalah kos kahwin yang tinggi. Ya. Jadi itulah saya kata, kalau kita kembali ke arah orang kata wasatiyah kan, kesederhanaan. Saya tak rasa mungkin itu salah satu pada penyebabnya. Ini tengok, kalau kata kos kata RM9,000 merupakan, kalau orang macam orang yang berada, dia tak ada masalah. Tetapi kalau orang yang tidak bekerja, boleh bayar nak cari macam mana. Lepas tu dengan dia akan jadi macam-macam lah. Itu kalau dah pinjam macam banyak-banyak sumber untuk hantaran, bagaimana perjalanan mereka sebagai suami isteri selepas perkahwinan itu? Dan saya ada kes yang saya hadapi, mereka bercerai, hutang kahwin pun ada lagi. Tak habis lagi bayar. Semua orang keliling dia hutang. Jadi kalau boleh saya nasihat Puan Z lah, kita balik kepada Puan Z, kalau boleh bincang, kita bincang keluar balik sana. Sebenarnya benda ni boleh bincang. Kita bincang elok-elok, kita cakap terus terang. Okey, sebab yang dikatakan sampai boleh keluar kenyataan ingat ikan tu, saya rasa sebab nak compete, competition. Kan? Rasa kalau hantaran rendah malu. Tak pernahnya dalam Islam kalau hantaran tu rendah adalah sesuatu yang memalukan. Tak ada dalam Islam. Yang penting keberkatan. Okey, keberkatan dari segi majlis perkahwinan tu. Dan macam saya biasa sebut, keberkatan start dengan majlis perkahwinan tu macam mana, dengan tak payah panggil live band, menyanyi, karaoke dan sebagainya. Mulakan dengan doa, minta tetamu datang, setiap tetamu datang, minta bila pengantin salam, minta tolong doakan kebahagiaan dia. Bukan seronok di pemain saja, kita minta sebab tetamu yang datang ni adalah rezeki. Kan? Adalah rezeki. Jadi bila kita salam tu, pengantin tu salam, pak cik mintalah tolong doa bagi kami bahagia. Kita praktikkan macam tu. Sebab doa free lah, tak kena banyak. Jadi kita praktikkan macam tu. Jadi berbalik kepada pertunangan ni, saya nasihat minta bincang. Sebab saya takut kalau dalam keadaan terdesak ni, dia ada either one, sama ada dia akan buat loan ataupun dia akan putuskan pertunangan. Bila putus tak kena saman pula dan sebagainya. Kalau kena saman dan sebagainya. Jadi kita nak elak dua-dua benda tu, kita bincang elok-elok. Kalau dari segi perundangan, Ustaz, dalam kes ni mungkin boleh berlaku, Ustaz, apabila anak tu dah tidak bekerja lagi, dalam masa proses pertunangan tu mungkin dah ditetapkan tempoh pertunangan itu. Okey, apabila sampai masa macam berlaku macam ni, tak mampu lagi nak menyediakan wang hantaran, jadi apabila pihak lelaki minta ditangguhkan, dari segi perundangan macam mana, Ustaz? Ataupun dari segi Islam itu sendiri? Pertunangan ni adalah perjanjian, macam kita beli rumah. Apabila kita minta tangguh macam mana, Ustaz? Minta tangguh kalau persetujuan pada kedua-dua. Ya, persetujuan tak ada masalah. Yang masalah kalau tidak bersetuju, itu minta putus. Jadi tak seronok lah bila bertunang orang dah elok dan sebagainya, kita putus hanya sebab hantaran yang tinggi. Dan dia jadi nampak dia punca dia satu. Sebab tu dalam, kalau kita tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz duk kempen jangan buat hantaran tinggi, bukan sebab apa, sebab dia makin lama kita lihat makin kos sara hidup makin tinggi.
Okey, kita tak nak dibebani hutang yang tak sepatutnya. Kalau hutang tu boleh dielakkan, kita elak. Kalau berkahwin ni, kalau letak hantaran saja 9,000 ni, kos nak kenuri lagi, dua pihak lagi. Lepas tu menyambut lah dengan macam Ita kata tadi tu, tak tahu wallahualam kos berapa. Jadi kalau boleh kita elak, kita elak. Boleh elok, boleh seronok, tapi ada had dia. Itu saja. Ikut kemampuan apapun Baik, menghampiri 5:55 minit petang ketika ini. Sempat ke Ustaz kalau kita nak ambil pemanggil? Satu lagi pemanggil mungkin ringkas saja soalannya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Siapa di talian? Abu Bakar Haji Talib dari Sungai Bakar. Baik, soalan Cik Abu Bakar kepada Ustaz, ringkas saja. Iaitu saya ringkas saja lah. Ya, berkenaan dengan pertunangan ni. Mereka nak kahwin tu suka, tapi ibu bapa tak setujui. Jadi bagaimana caranya, kalau saya tak dengar cakap ibu bapa atau derhaka pada ibu bapa, apakah bagaimanakah cara-caranya kita nak bagi merestui dan kita tak suka pada orang yang anak yang suka tu. Jadi saya minta Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Restu ibu bapa. Yang pertama, jangan samai ibu bapa lah. Sebab tak ada restu. Kita bagi saya sebenarnya restu atau tidak ni ia bergantung pada hati. Dan siapa yang memiliki hati adalah Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita jangan terlampau marah bila ibu bapa tu tak bagi. Mungkin mereka diilhamkan. Mungkin ibu tu yang mengandung kita tu, dia dapat ilham yang mana mungkin dia ada insting kata tak elok dan sebagainya, dan mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi kita jangan nafikan benda tu. Yang penting kita buktikan bahawa pilihan kita ni adalah pilihan yang betul. Yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita kena banyak berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan solat hajat, banyakkan bersedekah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata apa, muqallibal qulub, muqallibal qulub, bolak-bolak hati ni. Bagi ibu tu lembut hati, bagi ayah tu lembut hati. Kita buat dua-dua benda lah. Maksudnya yang pertama, kita bersangka baik kepada ibu dan bapa. Yang kedua, kita berserah kepada Allah. Sebab kita tak tahu, kita baru umur 20 lebih, mak dah umur 40 lebih, makan garam banyak lah. Jadi mungkin ibu nampak apa yang kita tak nampak. Sebab tu saya kata, kita perlu buktikan kepada ibu bahawa ini calon yang terbaik untuk kita. Bukti tu macam mana, itu terpulang pada kita lah. Sama ada kita bawa calon tu, jumpa dan sebagainya, ataupun kita sendiri berbincang baik-baik dengan ibu dan bapa. Sebab kadang-kadang ibu ni saya tengok, sebab dia satu perasaan, dia takut nak lepas anak tu saja. Dia sayang. Bukannya dia tak mau. Sebenarnya kadang mau, tapi sebab dia sayang anak. Dah anak duduk dengan dia 20. Dia jaga dari beranak. Dalam mengandung 9 bulan dan sebagainya. Bila nak lepas tu, sebab tu kalau kita tengok, bapa yang keras hati pun, kalau lepas akad nikah mesti teriak. Bapa mana sekalipun mesti menangis. Kalau tak menangis depan-depan, dia mungkin masuk bilik ayak menangis, atau masuk bilik. Sebab apa? Nak lepas anak. Kita tak ada anak, kita tak rasa. Kita ada anak, kita jaga anak tu daripada kecil sampai besar. Bila nak lepas ke orang lain, baru kita tahu dia macam mana orang rasa. yang lelaki yang nak jadi suami tu kan, tak boleh jaga sebaik yang dia jaga tu. Kita kena bersangka baik. Ibu yang tidak restu dan sebagainya, kita sangka baik dan kita teruskan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita minta Allah mengubah, orang kata melembutkan hati ibu, melembutkan hati ayah untuk terima. Dan kita cakap baik-baik, jangan berontak. Jangan pergi lari kahwin siam. Tolong, jangan pergi lari kahwin siam. Kan, sebab tak ada restu. Jangan lari kahwin siam. Kita settle lombok, patalung dan sebagainya. Kita settle cara elok. InsyaAllah saya percaya ada keberkatannya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setakat itu yang dapat kita bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Mungkin sedikit masa yang ada ni Ustaz ya, dalam 45 saat mungkin dapat Ustaz bagi sedikit pesanan lah. Dalam minggu-minggu terakhir bulan Disember ni kan, ramai lagi yang menjejakkan kaki ke Singgasana Pelamin yang jadi pengantin-pengantin baru kita. Yang pertama, saya ucapkan selamat pengantin baru lah, yang mana yang berkahwin. Yang kedua, kita cuba, kita sebagai lelaki, qawwamuna 'ala nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kita ni sebagai pelindung wanita. Kita jangan mudah
mengangkat tangan untuk memukul, kawal kesabaran, kawal kemarahan dan sebagainya. Sebab itu benda yang penting. Dan yang ketiga, kita banyakkan ke rumah-rumah Allah. Kita jangan banyak ke arah hiburan. Hiburan tu boleh, tak salah. Cuma rumah Allah tu kita banyak lebih dekat sebab suami. Kita nak kontrol sebab dengan anak-anak dan sebagainya. Saya rasa itu saja sebab 45 saat. Jadi saya harap sangatlah kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah dan martabatkan ulama. Kita kena ingat tu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Munir Farid Al-Hafiz yang bersama dengan kita untuk ruangan Anisa. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.